Okey, untuk perbincangan latihan bahasa Arab pada hari ini, Ustazah akan tunjukkan cara macam mana nak buat latihan ni dah. Kalau ada lagi yang tidak faham ataupun kurang jelas, boleh tengok Ustazah cara menjawab latihan yang Ustazah tunjukkan ini. Okey. Okey, latihan 1, menggunakan perkataan kataba, tuliskan fi'lul madi mengikut formula yang dipelajari. Okey, yang ni Ustazah bagi tahu, yang ni nak buat dia kena rujuk kepada kena rujuk kepada jadual ni. Kena rujuk kepada jadual ni. Okey, macam mana nak buat dia? Yang contoh yang Ustazah bagi ni menggunakan perkataan fa'ala. Soalan nak awak guna perkataan kataba. Okey, jadi awak gantikanlah fa'ala ni kepada kataba. Okey, kalau huwa fa'ala, ambil dia, ikut je perkataan asal, masuk untuk huwa. Sebab itulah untuk huwa ni Ustazah tulis siap-siap dah. Wa masuk saja perkataan kataba. Sama dengan ni. Sebab kita nak gantikan perkataan fa'ala guna perkataan kataba. Okey, untuk huma, fa'ala dia tambah alif belakang. Sama juga dengan perkataan kataba. Perkataan kataba ni kita akan tambah alif sahaja alif belakang. Dia akan jadi kataba. Kataba. Ada alif mati di belakang. Yang ni kataba. Yang ni kataba. Panjang sikit di belakang sebab ada alif mati. Kataba. Yang ni pula sama, kataba sama dengan fa'ala. Sama kan bunyi dia. Fa'ala, kataba. Okey, untuk home fa'alu. Lam tu akan berubah menjadi baris hadapan, baris rumah. Lepas tu kita tambah waw mati dan juga alif mati. Jadinya fa'alu. Jadi kalau perkataan kataba dia akan jadi katabu. Fa'alu, katabu. Belakang saja kita tambah. Perkataan depan ni ikut perkataan yang dia nak. Kataba, katabu. Okey, pergi perkataan kepada hiya pula. Hiya fa'alat. Tambah ta mati. Fa'alat jadi katabat. Katabat. Tambah ta mati saja dipakai. Lepas tu huma untuk perempuan. Fa'alata. Tambah ta alif saja di belakang. Jadi yang ni katabata. Tambah ta alif saja. Lepas tu hunna. Jadi kalau yang ni fa'alna. Kalau yang ni jadi fa'alna, yang ni akan jadi katabna. Ba tu mati. Sebabnya lam pun mati, tanda mati. Jadi fa'alna katabna. Katabna. Okey, katabna. Kalau macam awak tak nampak, okey, nak tukar satu-satu awak gini lah. Contohnya fa'alna, kataan asal dia. Fa'alna, contoh Ustazah bagi tu fa'alna. Nak tukar macam mana? Katabna je. Awak pun masuk. Fa ni ganti dengan ka. Lepas tu ganti dengan ta. Lepas tu lam ni ganti dengan ba. Lepas tu na tu ganti dengan na. Tambah dengan na. Sebab dia huruf penambahan. Lepas tu nak letak baris, ikut je atas tu. Bagi atas. Lam tu bagi mati, ba pun bagi mati. Kata benar. Gitu. Kalau macam tak nampak nak buat, okey? Buat sesuatu gitu. Barulah lagi tampak terah bersuluh. Okey? Okey, sambung kepada latihan yang nombor 2. Latihan nombor 2 sama juga, kita akan guna jadual yang Ustazah bagi tu. Atas tu jadual yang Ustazah bagi tu kita akan guna juga untuk soalan 2, 3, 4 dan 5. Macam mana nak buat dia? Nampak tak Ustazah buat anak panah? Ada perkataan dalam kurungan dan Ustazah buat anak panah suruh masuk. Bukan suruh salin balik. Okey. Ni adalah awak kena tukar dulu perkataan kata kerja ni mengikut kepada kata nama dia. Macam Ustazah buat atas sebelum ni. Kata kerja dia mesti kena ikut kata nama. Kalau kata nama tu seorang, kata kerja pun mesti seorang. Kalau kata nama tu lelaki, mesti kata kerja dia lelaki. Kalau kata nama dia seorang dan dia perempuan, mesti kena ikut seorang dan juga perempuan. Kalau 2 orang lelaki, mesti kata kerja pun 2 orang untuk lelaki. Kalau kata nama ramai untuk lelaki, mestilah kata kerja pun ramai untuk lelaki. Tak boleh pergi buat home fa'alna, tak boleh. Sebab pasangan dia fa'alna untuk ramai perempuan, fa'alu untuk ramai lelaki. Itu pasangan dia. Okey, jadi soalan nombor 2 sampai nombor 5 ni kita kena kenal pasti kata nama yang diberikan ada berapa bilangan dia dan apakah jantina dia. Ada 2 benda kita kena kenal pasti. Kata nama yang diberikan ni jantina dia apa? Lelaki ke perempuan? Bilangan dia berapa?
Gitu. Semua kata nama yang diberikan dalam soalan tu awak kena kenal pasti. Bilangan dia berapa, lepas tu jantina dia apa. Barulah kita boleh tukar kata kerja ini mengikut formula yang telah diberikan. Okey. Tak sapu dulu lah nak panah ni. Sapu. Nampak penuh pula. Okey. Ingat dah, ada dua benda kita kena pastikan sama ada. Okey, kita kena pastikan sama ada jantina dia apa, bilangan dia berapa. Ada dua perkara kita kena pastikan. Okey, yang pertama Muhammad. Muhammad mesti dah nama dia lelaki, muzakkar. Dan ada orang lain tak? Tak dok. Jadi Muhammad seorang. Jadi satu orang, lepas tu untuk lelaki. Dia lelaki, lepas tu untuk satu orang, kita guna hak huwa iaitu fa'ala. Fa'ala ni tidak ada penambahan apa-apa. Jadi masuk sahaja perkataan zahaba ni, tak perlu tambah apa-apa. Zahaba ni maksud dia pergi. Muhammad telah pergi ke sekolah. Telah pergi sebab ni adalah fi'lul madhi. Fi'lul madhi telah berlaku. Muhammadu zahaba ilal madrasah. Muhammad telah pergi ke madrasah, ke sekolah. Okey, itu adalah nombor satu. Nombor satu senang saja sebab tidak ada penambahan huruf yang kita kena buat. Sebabnya seorang lelaki, kalau kita tengok formula, tak ada penambahan apa-apa. Okey. Kita tengok soalan nombor 3. Macam biasa, kenal pasti. Jantina dia apa? Fatimah. Fatimah jantina dia apa? Perempuan. Bilangan dia berapa Fatimah? Fatimah ada seorang. Ada orang lain tak? Tak ada. Jadi satu perempuan. Kita percaya atas ni. Bilangan satu jantina perempuan. Tengok lain ni. Tengok lain ni. Bilangan satu jantina perempuan. Ni jantina lelaki. Tengok lagi. Ni jantina perempuan. Dia duduk dalam kolom perempuan. Jadi fa'alat. Fa'alat maksudnya penambahan huruf adalah ta mati sahaja adik-adik. Penambahan huruf yang kita kena tambah adalah ta mati. Jadi akala saling balik je. Akala. Tapi ada penambahan huruf ta mati. Akalat. Fatimah tu akalat al-aruzza. Fatimah telah makan nasi. Yang ni kita masuk tapi kita tambah ta mati kat belakang. Jadilah akalat. Okey. Senang saja, tengok formula je. Lepas tu soalan nombor 4, kita tengok sini pula. Ada berapa kata nama dia? Muhammad wa Ahmad. Muhammad satu, Ahmad satu. Jadi ada dua orang dekat sini. Kata nama yang diberikan, bilangan dia ada dua orang. Muhammad dan Ahmad. Wa ni maksudnya dan dah. Muhammad wa Ahmad. Maksudnya bilangan dua orang. Jantina dia dua-dua adalah lelaki. Dua lelaki. Okey, dua. Lepas tu jantina lelaki. Dua jantina lelaki. Duduk sini. Duduk situ. Jadi dua untuk lelaki kita tambah alif sahaja kat belakang. Perkataan depan ni kita salin balik je. Cuma belakang sekali kita tambah alif. Jadi perkataan yang diberikan adalah qara'a, iaitu membaca. Salin balik qara'a. Qara'a salin balik. Lepas tu kita tengok apa penambahan dia? Alif mati. Alif mati penambahan dia. Kita pun tambahlah alif mati kat belakang tu. Qara'a. Gitulah. Okey. Lepas tu yang kelima, kita tengok kata nama yang diberikan. Khadijah wa Aisyah wa Aminah. Khadijah tu wa Aisyah tu wa Aminah tu. Khadijah dan Aisyah dan Aminah. Ada 3 orang dekat sini. Bilangan dia 3 orang. Jantina dia apa? Perempuan. Bila 3 untuk perempuan. 3 ni maksudnya ramai lah. Ramai untuk perempuan. Kita pun tengok. Ramai untuk. Okey, lain ramai untuk perempuan. Ni untuk lelaki. Ni untuk perempuan. Sebabnya ada perempuan kat atas tu. Jadi perempuan. Jadi kita kena saling balik nombor perkataan asal diberikan tu, salin balik. Cumanya kena tambah nun adik belakang. Tambah nun adik belakang. Jadi dia bagi adalah syaribah. Lepas tu kita kena tambah nun adik belakang. Lepas tu huruf ni akan jadi huruf mati. Syaribah. Okey, syarabah. Sebenarnya syarabah ni sebenarnya ke syaribah. Syarabna. Okey. Jadi masuk balik kita tambah nun. Huruf yang kedua terakhir ni kita tukar jadi mati. Jadi syarabna.
Khadijatu wa Aisyatu wa Aminatu syarabna al-quwwata kopi. Khadijah, Aisyah dan Aminah telah minum kopi. Gitulah cara nak menjawab dia. Okey, mudah saja. Yang penting kena faham macam mana nak guna jadual yang telah kita pelajari. Okey, itu saja.